Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan awal, 4 hari bulan pada hari ini. Tuan-tuan terpilih hadir berjemaah, terpilih berkuliah, mengibaratkan aktiviti harian surau dengan berlapang dada untuk datang kemari pada setiap malam, dan moga-moga usaha kita diberkati dan dirahmati. Tuan-tuan, mengikut jadual Ustaz jemputan kita pada malam ini, Ustaz Muhammad Hanif Salim, yang akan mengambil giliran berceramah ataupun berkuliah pada malam ini. Dah lama tak bersama dengan Ustaz, alhamdulillah dapat hadir, dapat berjumpa pada malam ini. Dan malam ini Ustaz akan menekankan kepentingan dan keutamaan mengamal zikrullah. Jadi ramai dah tahu mungkin, tapi rasanya ada rasa-rasa yang mungkin belum dipraktikkan sepenuhnya. Dan kita dengarkan apakah isian yang akan disampaikan oleh Ustaz pada malam ini. Dan terima kasih Ustaz kerana dapat hadir dan berkongsi ilmu. Dan timing Ustaz, kita akan berhenti 8.20 untuk azan Isyak. Dan kalau ada untuk disambung, boleh disambung selepas azan. Dan minta kalau boleh, ini request daripada jemaah Ustaz. Ya. Minta kalau boleh Ustaz buka mic masa kita makan. Rasanya kadang-kadang tak begitu clear nanti kedengarannya kepada ahli jemaah. Dan kita sambung selepas azan Isyak kalau ada, dan terus sajalah menjemputnya bagi Ustaz untuk memimpin majlis kita pada malam ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'ahu wa ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Allah mayassir wa la tu'sir bi tammin bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Haji Musa, Tuan Imam, Tuan Muazzin Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Husna Taman Medan, sidang hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang untuk melakukan ubudiah kita, ketaatan kita, dan dipanjangkan umur oleh Allah SWT, dipertemukan lagi untuk kita membicarakan pada malam ini, iaitu kepentingan dan kelebihan zikrullah. Sebenarnya saya memilih tajuk ini adalah untuk membacakan beberapa hadis, yang mana ada 50 hadis tentang keutamaan dan kelebihan zikrullah ini. Dan ini juga bertetapan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan walizikrullahi akbar, iaitu dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar. Maksud lebih besar itu lebih besar daripada segala-galanya, kerana dia akan menjadikan hati kita tenang. Apatah lagi sewaktu PKP dan berbagai-bagai ujian yang Allah datangkan kepada kita, menyebabkan ramai di antara mereka itu menjadi keluh kesah, menjadi resah gelisah, seolah-olah telah putus harapan. Malah terdapat juga di antara mereka itu yang mengambil jalan mudah dengan membunuh diri. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan dengan zikrullah, seseorang itu akan menjadi tenang, kerana Allah SWT memberi jaminan
alladzina amanu wa atma'inna qulubuhum bi zikrillah, iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, dan ketahuilah, ingatlah kata Allah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Maka dia takkan fikir sama ada PKP, PKPP, tak dapat cari rezeki, apa sekali berlaku sekalipun, tetapi di dalam hatinya fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Setiap kedipan mata, setiap hembusan nafas, dia ada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu orang yang begini, ketenangannya itu sampai kepada ada nafsu mutmainnah, ketenangan dalam hati. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang, dalam keadaan apa sekalipun tidak menjadi gelisah bagi dia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu kembalilah kepada Tuhanmu, kerana itu pengakhiran kehidupan kita, yang kita nak bertemu dengan Allah dengan keadaan engkau meredai segala nikmat yang telah Allah beri kepada engkau. Maka kita redha, sabar, redha dengan apa saja ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lagi diredai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan ialah redha Allah, di mana apabila kita masuk dalam syurga nanti, Allah SWT akan berfirman, aku telah redha kepada kamu sekalian. Itu yang kita harapkan. Semayang mencari redha Allah, infak mencari redha Allah, bukannya redha manusia tetapi redha Allah. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurga. Inilah yang perlu ada di dalam hati kita, kehidupan kita, yang mana zikrullah ini mempunyai makna yang begitu luas. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Bukan menyebut nama makhluk, tapi apa sekali berlaku, dia kembali kepada Allah. Allah SWT juga mengingatkan kepada kita, fa idza qudiyatis salati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kamu selesai pada sembahyang Jumaat, sama ada sembahyang fardu, sembahyang Jumaat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan kamu. Carilah rezeki yang telah aku kurniakan kepada kamu, tetapi kamu ingat sebanyak-banyaknya, ingat Allah dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia, di akhirat. Maka kehidupan kita itu, lidah kita itu yang dicipta oleh Allah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Dalam keadaan mana? Masuk tandas ada zikirnya, keluar tandas ada zikirnya, nak tidur ada zikirnya, nak makan ada doanya. Itu semua zikir, semua termasuk zikrullah, ingat kepada Allah. Kerana dalam keadaan apa sekalipun, musibah ataupun bertemu dengan musuh, itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, mereka itu tidak gerun, tidak gentar untuk bertemu dengan musuh, kerana adanya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fababatu wa zakurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu dengan satu pasukan musuh,
maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya, dan sebutlah serta ingatlah Allah dengan doa sebanyak-banyaknya supaya kamu berjaya. Itu sebab orang dahulu mereka itu menentang musuh dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah. Dan inilah yang dikatakan orang yang ulul albab, yang sempurna akalnya. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan tentang orang yang sempurna akalnya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'azaban nar. Surah Ali Imran yang dibaca oleh baginda Nabi SAW. Akhir pada surah Ali Imran, setiap kali Nabi SAW bangun daripada tidur, iaitu orang yang sentiasa mengingati Allah dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri. Ini yang dikatakan ulul albab. Wa tafakkaru, dan juga bertafakur, memikirkan. Fikir apa tu, tuan? Bukan fikir tentang dunia, bukan fikir tentang duit tak ada, bukan fikir tentang hilang pekerjaan, tapi yang difikirkan dengan ayat tadi itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Setiap penciptaan langit, bumi, bersilih ganti siang dan malam, yang diingatkan ialah tentang ciptaan Allah. Kerana baginda Nabi SAW sendiri yang mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Fikirkan olehmu tentang makhluk Allah. Memikirkan makhluk Allah, langit makhluknya Allah, apa saja yang dicipta Allah itu makhluk Allah. Dan Rasulullah SAW memberi kita ingatan, wala tatafakkaru fi zatillah. Jangan kamu fikirkan tentang zat Allah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kerana mengetahui man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa kenal diri dia, dia kenal kepada Allah. Kerana keterbatasan fikiran kita untuk memikirkan tentang zat Allah, kita takkan mampu. Maka dengan itu, barang siapa kenal diri dia, dia mengenal kepada makhluk, kenallah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barulah kita itu dapat mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut jalan tariqah yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah lah contoh yang paling terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Menunjukkan jalan yang baik kepada kita, agar kita itu berpegang benar-benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, tuan-tuan dan puan, zikir ini boleh dilakukan dalam keadaan apa saja. Membaca asma'ul husna. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Zikir asma'ul husna boleh. Membaca Al-Quran boleh. Ismin ad-dat ataupun ismin al-mufrad, sebagaimana ahli-ahli tasawuf. Ahli tasawuf ni orang yang bersih hatinya. Kalau kita belajar kitab Qalbun Salim kan, syarah kepada penawar bagi hati, iaitu tasawuf ni istilahnya takhali, iaitu membersihkan hati jiwa ini daripada sifat-sifat mazmumah. Takhali dan menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Yang kita nak bersihkan apa? Hati raja yang memerintahkan setiap anggota agar berlaku baik. Berlaku baik. Mata melihat sesuatu yang baik, bukan melihat yang haram. Tangan digunakan ni untuk berinfak, untuk membantu orang yang susah.
kaki melangkah ke tempat-tempat yang diredai oleh Allah SWT, telinga mendengar yang baik, mendengar majlis ilmu, mendengar Al-Quran, mendengar hadis, bukan mendengar ghibah, umpatan, keji dan sebagainya. Mulut begitu juga. Maka boleh untuk kita berzikir ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab, ataupun Allah, 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 Allah. Ini dipersetujui oleh ulama tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah secara ijma'. Apabila disebut Ahlussunnah wal Jamaah, baru-baru ni saya dapat tahu 30 hari bulan yang tinggi, tuan-tuan ada jemput salah seorang sahabat saya juga yang mementangkan tentang kebatilan fahaman Wahabi. Tak apalah, itu tuan-tuan jemput. Kerana mereka adalah golongan yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ni apa? Dalam kitab Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin Imam Al-Hafiz Mutada Az-Zabidi menyebutkan idza utliqal al-sunnati wal jama'ati wal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Jika diitlaqkan, digunakan lafaz as-sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan dengan mereka ialah golongan al-asy'ariyah, al-maturidiyah yang telah menyusun kaedah untuk mengenal Allah, iaitu melalui sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Kena ngaji kitab akidah, kena ngaji. Awaluddin ma'rifatullah, awal kenal agama, kenal Allah dulu. Malah Al-Imam Izzuddin Abdul Salam menyebutkan bahawa akidah Asy'ariyah ni disepakati di kalangan pengikut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi dan Fudalah Al-Hanabilah, orang-orang utama dalam mazhab Hambali. Maka ijma' ulama berpegang kepada mazhab Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah dalam akidah. Baik. Jadi ada zikir-zikir yang berbentuk khusus, seumpama tasbih, tahmid, tahlil, takbir, selawat, istighfar. Itu secara khusus. Membaca Al-Quran begitu juga, sama ada membaca ayat-ayat tertentu ataupun surah-surah tertentu ataupun mana-mana bahagian di dalam Al-Quran. Macam lepas solat kan, barang siapa yang membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu rabbul 'arsyil azim sebanyak 7 kali, maka dia akan terselamat daripada gangguan makhluk-makhluk Allah, jin ataupun manusia. Amalkanlah. Kita dah tua-tua ni kena banyak beramal. Kena banyak-banyak beramal. Itu di antaranya. Doa, zikir juga. Sama ada doa secara umum, doa harian, bertafakur, berfikir tentang keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita melihat kebesaran Allah, kehebatan Allah, maka kita akan bertasbih subhanallah, masya-Allah, tabarakallah dan sebagainya. Jadi zikrullah, majlis zikir boleh merujuk kepada 4 majlis. Yang pertamanya majlis zikir dengan makna yang khusus, di mana adanya tasbih, tahmid, tahlil, takbir, selawat, istighfar, sama ada dibaca beramai-ramai. Yang tuan-tuan baca selawat beramai-ramai, ada surah yang buat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam saya mengajar di surau Al-Muhajirin, Taman Selasih 2 Gombak. Imam dia lepas sembahyang je baca tu, jemaah pun ikut selawat. Keduanya majlis pembacaan Al-Quran beramai-ramai, tadarus yang kita buat, itu juga zikrullah. Atau sebahagian membaca Al-Quran, sebahagian pula mendengarnya. Majlis ilmu yang kita buat, majlis ilmu. Majlis ilmu ni apa dia? Adanya kitab, adanya guru, adanya catatan, itu yang dipanggil belajar. Majlis ilmu.
Disampaikan ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan sebagainya. Ataupun majlis dakwah atau tazkirah, ini disebut sebagai tazkirah, sebagai peringatan. Yang mana seseorang itu memberi nasihat agar bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah, kepentingan sunnah Rasulullah SAW, dan menyeru kepada akhlak-akhlak yang terpuji, mengikut contoh Rasulullah SAW, sehingga Allah memuji Rasulullah, wa innaka ala khulqin azim, sungguhlah engkau wahai Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang begitu agung. Jadi ini disebut 4. Maka dengan kebiasaannya yang khusus, zikir berjamaah selepas solat fardu sebagaimana tuan imam baca tadi itu. Jangan tuan-tuan tinggalkan lepas subuh dan maghrib. Lepas istighfar 3 kali membaca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku hamdu yuhyi ta'ala kulli syai'in qadir. Sebanyak berapa kali? 10 kali. Jangan dikerat jadi 3, subuh dan maghrib. Kerana setiap zikir akan ditulis 10 kebajikan, dihapuskan 10 kejahatan, tidak ditimpa musibah yang tidak disukainya, dibentengi dirinya daripada syaitan. Ini zikir ini vaksin yang paling ampuh untuk mengelakkan kita daripada syaitan. Ini vaksin dah 10 kali. Dan riwayat lain menyebutkan seumpama dia telah memerdekakan 10 orang hamba saya. Dan disebutkan juga apabila dia meninggal dunia, maka Allah akan memberikan ganjaran syurga untuk dia dengan mengucapkan apa dia? La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul hamdu yuhyi ta'ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali, subuh dan maghrib. Dan ini juga yang lafaz zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW dengan nabi-nabi terdahulu yang menyebutkan di dalam hadis, doaku yang paling banyak ketika di padang Arafah, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul hamdu yuhyi ta'ala kulli syai'in qadir. Ustaz, itu doa ke zikir? Faham baik-baik. Faham baik-baik. Di dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, "Iza sughila 'abdi sana'i an mas'alati a'taituhu afdala ma a'tis sa'ilin." Apabila hamba-Ku disibukkan dengan memuji kepadaku daripada meminta kepadaku, aku akan kurniakan kepadanya sesuatu yang lebih afdal daripada apa yang aku kurniakan kepada orang yang meminta-minta. Yang mana lebih afdal? Puji Allah ataupun meminta kepada Allah? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam hadis kursi, yang lebih afdal dia orang yang memuji kepada aku. Itu sebab baginda Nabi SAW menyebut kepada sahabat, "Ama yastati'u ahadukum an ya'mala kulli yawmin misla Uhudin amala." Tidakkah kalian boleh beramal sebesar gunung Uhud? Besar gunung Uhud, gunung syurga. Sahabat berisau, ya Rasulullah, wa man yastati'u an ya'mala kulli yawmin misla Uhud? Siapa yang mampu beramal sebesar gunung Uhud? Besar sangat tu ya Rasulullah, tak mampu kami. Rasulullah mengatakan, kullukum yastati'u, kalian sanggup untuk melakukannya. Ya Rasulullah, maza, macam mana tu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, subhanallahi azamu min Uhud. Mengucapkan subhanallah sekali sebesar gunung Uhud. Mengucapkan la ilaha illallah sekali sebesar gunung Uhud. Alhamdulillahi azama min Uhud. Mengucapkan alhamdulillah sekali sebesar gunung Uhud. Mengucapkan Allahu Akbar sebesar gunung Uhud. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, lepas solat jangan tinggalkan 33 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Menjadi salat itu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul hamdu yuhyi ta'ala kulli syai'in qadir. Akan terampun dosa sebanyak buih di lautan. Mana lebih baik?
yang kebanyakannya yang ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini, zikir-zikir yang diajar oleh baginda Nabi SAW selepas daripada solat, terutamanya lepas sembahyang Jumaat. Saya tak tahu dekat sini, wallahu a'lam. Lepas Isyak tinggal, tak baca lagi dah zikir ni. Lepas sembahyang Jumaat, bukan sini dah tempat saya. Lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah, terus doa. Panjang doanya sampai ke rantau panjang. Ayatul Kursi tak baca, zikir tak baca. Kadang-kadang kesian otai-otai yang macam kita, yang janggut dah putih, rambut dah putih, nak lama sikit duduk di masjid, nak lama sikit duduk di surau. Keluar Pak Haji tu tasbih, baru balik pada Mekah, beli tasbih kokar, kirim ke orang, keluar tasbih. Tiba-tiba tu imam depan Al-Fatihah, tak baca zikir. Pak Haji tu simpan balik, kesian dia. Bagi peluang kepada orang berzikir. Yang nak pergi kerja silakan. Masih lagi ada untuk orang berzikir yang berjanggut putih, yang rambutnya putih, yang dah hampir nak dinikahkan oleh malaikat maut dengan kematian. Tunggu dulu, jangan balik dulu. Balik pun orang rumah kita pun tak layan kita, dah tua. Tunggu dulu. Itu sebab saya setiap subuh di surau saya, surah Al-Falah Taman Cempaka, sejak 6 tahun yang lalu sampai sekarang, kita buat lepas subuh ya ada kelas K-pop. Bukan kumpulan K-pop Korea. K-pop ni apa? Kelas pengajian orang pencen. Lepas subuh baca Yasin, baca zikir, baca selawat, baca Allahumma tarbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bika min taqallai wa bizambi faghfirli fa innahu la dzunubi anta. Iaitu Sayyidul Istighfar, yang barang siapa membacanya pada waktu pagi kemudian dia mati, maka Allah akan menghapuskan dosanya, masukkan dia di dalam syurga. Barang siapa yang membacanya pada waktu malam, begitu juga seandainya dia mati. Kemudian baca budak doa Abu Darda agar membenteng diri kita ini. Kemudian adanya pengajian sampai duha. 6 tahun dah kita buat majlis tersebut. Jadi jangan tinggalkan. Ataupun baca Yasin pada malam Jumaat, masya-Allah tabarakallah. Ataupun majlis Maulidur Rasul. Kerana selawat ini merupakan amalan yang paling mulia di sisi Allah. Ibadat yang paling mulia solat. Yang paling utama solat. Yang paling mulia selawat. Kerana ia dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perintah daripada Allah, berselawatlah kamu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilatnya besar. Sehingga kan Imam Al-Ghazali yang wafat pada 505 Hijrah dalam kitab Mukasyafaf Al-Qulub menyebutkan keselamatan pada jasad dengan mengurangkan makan, keselamatan pada roh dengan mengurangkan dosa, keselamatan pada agama dengan memperbanyakkan berselawat kepada khairul anam. Ini yang nak menyelamatkan kita. Satu kisah Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala melihat seseorang laki-laki sedang tawaf di Baitullah dengan membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditegur oleh Imam Sufyan Al-Thawri. Ditegur, kenapa kamu meninggalkan zikrullah dan menggantikan dengan selawat? Lelaki itu bertanya, siapa kamu? Dia kata, aku Sufyan Al-Thawri. Lelaki itu cakap, kalau engkau bukan seorang yang zahid, zahid ini maksudnya zuhud, orang yang mencela dunia, tidak akan aku ceritakan apa yang berlaku kepada aku. Maka diceritakan, satu hari aku datang di Mekah bersama dengan ayahku. Tiba-tiba ayahku sakit dan meninggal dunia. Aku menjaga jenazah ayahku
sehingga kan aku melihat wajahnya itu semakin lama semakin menghitam. Lalu aku keletihan dan aku tertidur. Di dalam tidurku didatangi seorang laki-laki yang sangat tampan, berbau harum, yang tidak pernah aku jumpa laki-laki itu memakai pakaian serba putih. Lalu dia datang kepada jenazah ayahku, lalu dibukanya penutup mata ayahku, penutup muka ayahku, diusapnya, maka kembalilah wajah ayahku kepada sedia kala. Ketika lelaki itu nak berlalu, aku pegang bajunya, aku tanya, siapakah anda? Maka dia mengatakan, akulah pemilik Al-Quran, iaitu Muhammad bin Abdullah, iaitu Rasulullah SAW. Aku tanya, kenapa dengan ayah aku? Dia mengatakan, maka Rasulullah SAW mengatakan, ayah engkau ini seorang yang fasik, jahat, tetapi dia di antara orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allah. Datang bantuan daripada Rasulullah SAW kepada orang yang banyak bersalawat kepadanya. Buktinya banyak, tuan-tuan. Kalau saya cerita pengalaman saya, mungkin tuan-tuan tak percaya. Ni anak saya ni aksiden motor, pecah tumpurung kepala, terpaksa dikeluarkan pada PKP bulan Ogos 2019. Ha? 2019. Waktu PKP dulu. 2020 lah. Nah. Accident. Kepala, tempurung kepala, terpaksa cabut. Badan lumpuh setengah badan. Dirawat di hospital besar. Operate. Doktor bagi tahu saya, bawa balik anak ni, nanti sediakan bed dekat rumah, penyedut kahak dia, wheelchair dia, semua siapkan, kerana tuan dia kata akan jaga anak yang mungkin dalam 2 tahun akan lumpuh, dalam keadaan bed feeding, makan susu saja, pakai tube. Doktor kata 2 tahun atau 3 tahun nak jaga. Selagi tak masuk tumpurung kepala ni, dia tidak akan normal. Ketika itu dia tak sedar kat hospital. Dipindahkan daripada hospital Ampang, pindah ke SKL. Bila masuk pula ke Ampang, kemudian bawa balik ke rumah. Sebab hospital dia takkan lama-lama. Bed dia nak bagi kosong, apatah lagi waktu Covid ni. Dia suruh bawa balik. Bawa balik satu bilik kita siapkan. Dengan katil hospitalnya, dengan penyedut kahaknya, kena sedut, bagi makan, bagi minum, susu tu 4 jam sekali, pengganti kepada makanan. Dalam keadaan dia tak sedar, hari-hari kita buat bacaan burdah Imam Bushiri kat rumah. Saya panggil kumpulan saya, kawan-kawan saya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khariqal kullihimi. Itu bacaan Imam Bushiri ketika itu dia sedang lumpuh, mengarang syair-syair yang memuji kepada Rasulullah SAW. Akhir pada kalam dia mengarangnya itu, dia tertidur dan dia bermimpi bertemu dengan baginda Nabi SAW yang menyelimutkan tubuh badannya dengan selendang, iaitu burdah berwarna hijau. Ketika dia bangun daripada tidurnya, lumpuhnya baik. Alhamdulillah, ketika kita buat hari-hari, kita buat maulid dibai, kita buat maulid dia ulami, kita bacakan burdah setiap hari, baca sampai orang risau dah, rumah saya tu ini tengok orang sakit ke kenduri ni, riuh rendah baca selawat ke rumah. Ketika itu seminggu tu dia angkat tangan sebelah kiri, kaki dah angkat. Tak sampai sebulan dia dah boleh bercakap, dia boleh berfikir, dia boleh ingat segala-galanya. Ini kuasanya Allah SWT. Bawa balik hospital, cek, doktor pun pening kepala. Doktor kata selalunya 2 tahun, 3 tahun baru baik. Ini berkat selawat tuan-tuan, berkat zikrullah.
berkat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang buat. Orang sakit panggil kumpulan, baca burdah, baca selawat, buat maulid ke rumah. Buat maulid ke rumah, tak ada orang buat. Kami buat. Tanya dia. Dulu kepala dia saya ingat tau. Dia boleh ingat kad bank, dia boleh ingat, semua dia boleh ingat balik. Setelah dia lupa semuanya. Kerana doktor kata dia akan hilang ingatan. Memang dekat hospital, kita pergi pun dia tengok kita, dia tak kenal kita. Kita pun risau. Ni bawa balik ni payah ni. Berkat daripada bacaan selawat. Dan ini juga yang diamalkan oleh Allah. Guru kami Syekh Fahmi Zamzam Ad-Dadawi Al-Maliki, ketika dia mengalami stroke, ketika itu dia suruh anak-anak murid dia baca burdah. Alhamdulillah, berkat daripada burdah selawat baginda Nabi SAW dengan keberkatan yang ada kepada baginda Nabi SAW. Maka zikrullah ini sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada sahabat, ia lebih baik, lebih suci di sisi Raja kamu iaitu Allah dan mengangkat darjat kamu daripada kamu memukul leher-leher musuh kamu ataupun berjihad. Malah zikir ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menyelamatkan seorang daripada azab Allah. Ma'amila adamiyu amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Tidak beramal seorang anak Adam itu dengan satu amalan yang paling menyelamatkan daripada azab Allah SWT lebih daripada zikrullah. Malah ia lebih afdal daripada sedekah. Ma sadaqatun afdalu min zikrillah, kata Rasulullah SAW. Tidak ada sedekah yang lebih afdal daripada zikrullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, lau anna rajulan fi hijrihi darahim yuqassimuha wa akharu yazkurullah kana zakiru lillahi afdal. Sekiranya ada seorang yang sedang membahagi-bahagikan wang dirham yang ada di rumahnya sebagai sedekah, dan ada seorang yang lain sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya orang yang berzikir kepada Allah itu lebih afdal lagi. Zikir ini nyawa. Zikir ini kalau rumah kita tidak dibacakan zikir, masalul baitil ladzi yazkurullah fi. Yang mana? Rumah yang di mana nama Allah tidak diingati, tidak disebut di dalamnya. Dengan membezakan wal baitil ladzi la yazkurullahu fi masalul hayyil mait. Perumpamannya rumah yang tak disebut nama Allah tu, rumah tu mati. Itu sebab PKP ini kita ada hikmahnya. Duduk di rumah kita boleh berzikir, berkumpul dengan ahli keluarga kita boleh berzikir, kita boleh melakukan aktiviti keagamaan di rumah kita. Ini PKP waktu tarawih tak pergi tarawih PKP. Habis di rumah tak boleh tarawih lah. Ada masalah. Di rumah tak boleh berjemaah ke? Itu sebab orang dulu rumah dia hidup dengan zikrullah. Kalau ada kematian, dia buat kat rumah tahlil, baca yasin, panggil orang, solat berjemaah. Hari ni tak ada. All paid for, dia kata, hantar surau lah masjid. Kat rumah anak tengok bola, tengok astro, tengok bawa gaganza. Tak hidup rumah dengan zikrullah. Orang dulu hidup rumah, jamu orang makan. Jamu orang makan. Orang hari ni semua dihantar masjid, hantar surau. Bagilah tu imam RM5. Allah, itu nilainya zikrullah bagi orang hari ni. Dan zikrullah ini kata Rasulullah, inna likulli syai'in siqalah. Bagi sesuatu itu ada penyucinya, pengilatnya. Dan wa in shifaqalatul qulubi zikrillah. Pengilap kepada hati ini ialah zikrullah. Yang nak membersihkan hati kita ini dengan zikrullah, bukan dengan yang lain. Itu sebab zikrullah ini jangan kita tinggalkan. Kerana zikrullahi shifaa'ul qulub. Sayyidina Anas radhiyallahu taala meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berzikir kepada Allah adalah merupakan penyembuh kepada penyakit-penyakit hati. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan tuan-tuan dan puan-puan.
Cukuplah sekadar itu sampai waktu Isyak. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini, banyak hadis yang saya nak bacakan. Kalau nak habiskan sampai 50 hadis, mungkin Tuan Haji Musa boleh panggil lagi, insya-Allah. Jadi tak baca di habis. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan pada malam ini membuka minda kita untuk kita banyak ingat kepada Allah dalam keadaan apa sekalipun. Tidak, jangan difikirkan tentang politik, jangan difikirkan tentang dunia, jangan difikirkan ada duit atau tidak, PKP, PKPP. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa menjaga orang beriman. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.